Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Abu Hanifah juga seorang yang abid, zahid, arif billah, amat takut kepada Allah dan ikhlas. Menurut cerita Hamad bin Abi Sulaiman, Imam Abu Hanifah menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah. Maksudnya tak tidur malam. Ada pula riwayat yang lain mengatakan dia menghidupkan separuh daripada malam. Jadi bila kita combinekan kedua-dua cerita ni, ada malam dia tak tidur, ada malam dia tidur. Dari mana asal cerita dia malam dia tak tidur ni? Satu hari kita ringkaskan, Imam Abu Hanifah ni dia dah jadi Imam Hanafi ni dah ulama besar lah. Dia berjalan di pasar, tiba-tiba orang awam macam kita lah kan, nampak Ustaz Azhar Idrus kalau lalu kita, oh Ustaz ni Ustaz. Jadi orang berkata, weh Imam Abu Hanifah, dia ni malam-malam memang tak tidur, ibadah sepanjang malam. Imam Abu Hanifah dia dengar, jadi dia rasa malu. Kata, aku tak ada beribadah sepanjang malam, tapi orang sangka aku beribadah sepanjang malam. Mulai hari ni aku kena beribadah sepanjang malam. Tu asal cerita ni. Maka sentiasalah sesudah itu ia menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah dan mengatakan, aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan tentang ibadahku yang tidak sebenarnya. Dia tak sampai tahap nak beribadah seluruh malam, tapi orang awam duk sangka, weh dia tu beribadah seluruh malam tu. Dan dia tak buat, jadi dia malu lah. Terus dia pun buat. Ini pun pengkhususan untuk Imam Abu Hanifah. Kita orang biasa jangan tiru, tak sampai mahram kita. Ni nak berjaga malam tak pernah tidur langsung. Nak semayang maghrib, ambil uduk, itulah semayang isya pun uduk tu lah, tak mau batal lah. Oh, kita siksa diri kan, padahal kita tak standing dengan imam-imam. Sebab dulu memang ada kes suami isteri ni orang biasa, tiba-tiba isteri dia ikut ajaran satu kumpulan. Mungkinlah betul ajaran kumpulan tu, tapi lepas belajar, isteri dia malam tak mau tidur. Isteri dia siap pesan lagi, kalau abang nakkan saya, baru panggil saya pergi. Lepas tu abang jangan kacau saya dah. Tak tidur isteri dia malam. Padahal isteri dia tak sampai pun tahap tu, menyiksa diri kan. Ni khusus untuk Imam Abu Hanifah. Aku diutus oleh Yazid bin Umar, kata Ar-Rabi', maka aku datang menjumpai Abu Hanifah. Yazid mahu mengangkat Abu Hanifah menjadi pengurus Baitul Mal. Ia menolak lalu dipukul 20 kali. Khalifah Yazid, Gubernur Yazid ke, hantar utusan dia ni, Tuan Khalifah nak lantik kamu jadi Gubernur Bank Negara, mau tak? Tak mau. Kalau kamu tolak, kamu kena sebat. Kalau kamu terima, kamu untung kaya. Tak apa, aku tak mau. Dia tolak jawatan tu menyebabkan 20 kali kena pukul, kena sebat. Padahal kalau dia terima tadi, alangkah untungnya, boleh jadi jutawan, pengurus Baitul Mal zaman tu. Tapi dia tak mau. Ini menunjukkan Imam Abu Hanifah memang betul-betul ikhlas kerana Allah. Maka datanglah utusan Al-Hasan bin Khuhtubah membawa wang, lalu masuk ke tempat Abu Hanifah. Kemudian maka berkatalah Imam Abu Hanifah, letakkanlah wang ini dalam tas kulit ini dan bawalah ke sudut rumah. Orang anugerah duit ni. Ni duit ni Khalifah bagi. Khalifah bagi, simpan dalam beg ni, kamu letak kat ujung sana. Ingatkan nak buat apa, dia siap pesan kat anak dia. Nanti kalau bapak dah mati, kamu pergi cari balik orang tadi, bagi balik duit tu. Cakap, barang yang kamu minta tolong simpan dulu ni, bagi balik dah. Padahal duit tu untuk dia, tapi dia anggap untuk disimpan. Dia letak di hujung penjuru rumah dia tu, dia simpan saja. Bila dia mati esok ni, anak dia kena bagi balik. Setara itu. Kalau kita dapat duit, kita tak bagi dah kan, kita tentulah kita seronok. Imam Abu Hanifah juga satu hari, dia jalan-jalan nampak satu orang hamba Allah. Hamba Allah ni macam takut-takut, bila jumpa dia lari menyorok. Satu hari dia pergi kejar, dapat. Kenapa kamu bila jumpa aku ni duk menyorok-menyorok ni? Dia kata, macam mana tak menyorok Tuan Imam? Saya hutang dekat Tuan Imam ni banyak, jadi saya rasa segan, nak bayar tak boleh. Dia kata, jadi sebab tu saja kamu takut jumpa dengan aku, sebab tu saja. Kalau macam tu, aku halalkan hutang kamu. Macam tu. Dia halalkan hutang tu terus. Lepas ni jangan takut-takut jumpa aku dah. Sebab hutang tu tadi dia takut jumpa, dia bagi halal tu.
Satu hari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dia panggil 4 orang ulama. Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang ketiga Imam Mus'ir, yang keempat Imam Syarif. Empat orang ni dia panggil nak bagi jawatan. Kalau tak terima jawatan, akan kena hukuman. Setara itu, ulama zaman dulu punya tak mau jawatan tu, sampai kalau tak terima jawatan kena hukuman. Tapi kalau ulama-ulama biasa, dia yang nakkan jawatan tu, ulama zaman dulu dah. Bila sampai utusan tu, Imam Abu Hanifah dia dapat gambaran dah. Kasyaf ke apa ke, dia dapat gambaran dah. Dia bagi tahu siapa yang selamat, siapa tak selamat dalam 4 orang. Yang pertama Imam Abu Hanifah, dia tak mau terima jawatan tu, tapi dia tak lari ke mana-mana. Tu dia. Yang kedua Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia tak mau jawatan tu dan dia melarikan diri. Dia lari ke Yaman. Selamatlah dia. Sebab itu mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri ni dia pupus. Sebab dia mengelak daripada pemerintah. Jadi anak murid dia tak sempat nak ramai. Yang Imam Mus'ir tadi, dia pun lari, tak mau jawatan. Seorang dia terima, iaitu Imam Syarif. Dia terima jawatan tu. Bagi Imam Abu Hanifah, Imam Syarif yang terima tadi, dia dah jatuh. Dari segi keagamaan dia jatuh, kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tadi disebabkan dia tak terima, maka dia ni kena sebat. Kena sebat sebab tak mau jawatan ni, bukan kata sebab-sebab lain, sebab tak mau jawatan. Kena sebat, masuk penjara. Lepas tu kalau mengikutkan ceritanya, tapi ahli sejarah tak tahu keadaan sebenar cerita ni. Kalau ikut cerita dia, dia dipaksa minum racun. Macam Socrates juga ni, dipaksa minum racun. Dia minum dan dia mati dalam penjara sebab racun tu tadi. Punya tak maunya jawatan setara itu, sebab dia tahu dah dia nak berkhidmat bawah siapa tu. Bawah Abu Ja'far Al-Mansur ni. Ini ada yang tak betul kan, pemerintah tu dia tak mau berkhidmat. Sambung sikit lagi. Dua orang imam yang terakhir, Imam Ahmad, iaitu pengasas mazhab Hambali, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Cerita mereka ni sikit saja. Adapun Imam Ahmad dan Sufyan, maka pengikut keduanya adalah kurang bila dibandingkan dengan pengikut imam yang 3 tadi. Pengikut Imam Sufyan adalah kurang lagi bila dibandingkan dengan pengikut Imam Ahmad. Sebab tu mazhab Ats-Tsauri ni tak ada dah sekarang. Tetapi kemasyhuran dua orang imam ini dengan warak, dengan zuhudnya adalah lebih menonjol. Kenapa Imam Ghazali tak cerita panjang pasal dua orang ni? Sebab di belakang-belakang nanti, yang 7 jilid tadi, banyak contoh-contoh dia ambil daripada Imam Ahmad dan Imam Sufyan. Dia kata kalau cerita sekarang pun tak guna juga, sebab belakang nanti banyak contoh nak ambil daripada mereka ni. Seluruh isi kitab ini penuh dengan cerita-cerita mengenai perbuatan dan perkataan kedua-dua orang. Dari itu tidak perlulah diperincikan sekarang. Jadi kesimpulannya, kisah 5 orang mujtahid mutlak tadi. Maka lihatlah sekarang tentang perjalanan hidup imam yang 3 itu, dan perhatikanlah bahawa segala keadaan tersebut, perkataan dan perbuatan mereka itu, tentang berpaling dari dunia dan menumpahkan seluruh perhatian kepada Allah Ta'ala, adalah dihasilkan oleh semata-mata pengetahuan dengan cabang-cabang fiqh, dari pengetahuan berjual beli, menyewa, zihar, ilak, li'an, atau dihasilkan oleh sesuatu pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih mulia dari ilmu fiqh itu. Dan lihatlah kepada mereka yang mendakwakan dirinya pengikut imam-imam itu, apakah mereka benar pada pendakwaannya ataupun tidak. Ini Imam Ghazali dia hentam ulama-ulama fiqh zaman dia, yang mana mereka ni tasawuf buat tak tahu, yang mereka pentingkan kelebihan pengetahuan dalam ilmu-ilmu hukum-hukum fiqh. Yang tadi itulah, jual beli, sewa menyewa, zihar, ilak, li'an, nikah kahwin, semua tumpu yang tu je. Bukan salah tumpu yang tu, yang salahnya bila tumpu yang tu tinggalkan tasawuf, tinggalkan soal hati tadi. Jadi Imam Ghazali kata, tengoklah ulama zaman sekarang ni, semua mengaku ikut Imam As-Sawri, ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Maliki, tapi mereka ikut fiqh saja, tasawuf mereka ni tak ikut. Sebab itulah Imam Al-Ghazali
Dia karang kitab Ihya ni menghidupkan ilmu-ilmu agama yang bagi dia dah mati dah. Sebab perangai ulama-ulama tu tadi.